Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung tutorial Python kita dengan topik struktur kawalan ulangan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil loops. Nama pun struktur ulangan, jadi kegunaan dia adalah untuk ulang pentafsiran kod-kod kita. Dan untuk buat ulangan ni kita boleh gunakan dua cara. Satu, kita boleh gunakan gelung while, dan satu lagi kita boleh gunakan gelung for. Baik, kita mula dengan gelung while dulu. Cara kita tulis while sama macam kita tulis if. Cuma beza dia di tempat if kita gantikan dengan while. Dia akan ada colon dan kod-kod di bawah struktur while ni akan di indent. Dan sama macam struktur if, bracket while akan menerima kod atau kenyataan yang akan memulangkan nilai boolean sama ada true ataupun false. Selagi kenyataan ni pulangkan nilai true, pentafsiran ke semua kod di bawah struktur while ni akan diulang. Dan keyword dekat sini adalah selagi. Selagi dalam bahasa Inggeris adalah while. Dan sama macam struktur if sebelum ni, dalam bracket while ni kita boleh masukkan operator yang akan memulangkan nilai boolean. Contohnya macam operator logik dan operator perbandingan. Baik, sekarang kita ke Python dan kita cuba buat satu kod. Kod yang akan memaparkan perkataan hello world sebanyak 5 kali. So, cara yang paling mudah yang kita boleh fikir sekarang adalah kita tulis print, kita copy kod ni, kita paste 5 kali. Sekarang, bila saya run, kita buat pemaparan perkataan hello world sebanyak 5 kali sekaligus. Dan cara dia, kita gunakan kod print hello world, kita copy, paste banyak 5 kali. So, bila kita ada case macam ni, kita nak ulang pentafsiran kod kita, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh gunakan struktur kawalan ulangan. Dan dalam struktur kawalan ulangan tu, kita baru tengok struktur while. So, kita boleh cuba pakai struktur while. So, cara dia, saya boleh tulis while, kemudian masukkan bracket. Nanti kita masukkan syarat dalam bracket ni. Sekarang ni kita lengkapkan format dia dulu. Kita masukkan colon dan enter, make sure ada indent. Bawah ni kita masukkan kod yang kita nak ulang. Dalam kes ni saya nak ulang print hello world. Dan saya nak tambah satu lagi line luar daripada struktur while ni. So saya buang indent. Saya tulis print. Saya nak masukkan selamat tinggal. Macam yang kita buat dalam struktur if itu. So sekarang kita fikir apa syarat yang kita perlu masukkan dalam bracket while ni supaya kod kita akan tafsir print hello world sebanyak 5 kali. So, satu cara yang saya boleh fikirkan, kita boleh buat pengiraan. Contoh, saya buat satu pembeli ubah bernama I. Saya masukkan nilai kosong sebagai permulaan. Kemudian, dalam bracket while ni, saya buat satu condition menggunakan operator perbandingan. While I lebih kurang daripada 5. So, dalam bracket ni, saya check. Selagi I lebih kurang daripada 5, kita akan paparkan hello world. Dan setiap kali dia paparkan hello world, kita naikkan nilai I kita. I sama dengan I tambah 1. Sekarang kita buang kod-kod atas ni sebab kita dah tak perlu. Semua tu dah dihandle oleh struktur while kita. Dan bila saya run, saya tengok kita dapat output yang sama. Dan kita ada tambahan kat bawah ni. Lepas dia paparkan hello world 5 kali, dia akan paparkan selamat tinggal. Macam dalam kod kita dekat sini. Baik, nak bagi nampak sikit macam mana I ni membantu kod kita, kita paparkan I sekali. Kat depan ni, saya masukkan print I. And then, kita nak gabung dua jenis data yang berbeza. I ni adalah nombor integer. Dan hello world ni, dia dalam petikan berganda, dia adalah string. Jadi, kita gunakan tanda koma. So, sekarang, bila saya run, kita observe dulu, tengok apa yang jadi. Kita tengok sekarang, shell dia paparkan nilai I bersamaan dengan perkataan hello world. Baik, sekarang kita cuba buat analisis sikit untuk kod yang kita tulis tadi. First, kita samakan pembeli ubah I kita dengan nilai kosong. Kemudian, bila Python tafsir baris while ni, dia akan check I kurang tak daripada 5. Dan dalam kes ni, kenyataan ni akan pulangkan nilai tu sebab I kita adalah kosong. Kosong kurang daripada 5. Once jadi true, Python akan tafsir kod-kod di bawah gelung while ni. So, dia akan paparkan nilai I iaitu kosong bersamaan dengan hello world.
Dan di baris seterusnya, nilai I ni akan ditingkatkan sebanyak 1. I daripada kosong akan jadi 1. And once Python dah habis tafsir baris yang paling akhir dalam gelung while ni, Python akan patah balik ke baris while yang pertama tadi. Tujuan dia nak check balik syarat untuk I ni. Adakah I masih kurang daripada 5? And sekali lagi, kita akan dapat true. So, Python akan ulang semula pentafsiran kod-kod di bawah gelung while ni. Proses ni akan diulang sampai I sama dengan 5. Di mana dalam kes tu, kenyataan ni akan pulangkan false sebab 5 dia tak kurang daripada 5. 5 adalah sama dengan 5. So, false ni akan menyebabkan Python keluar daripada gelung while ni. Dia dah takkan tafsir dah kod-kod di bawah gelung ni. Python akan terus lompat ke kod yang berada di luar daripada gelung while ni. Dan dalam kes kita ni, kod tu adalah print selamat tinggal. So, itu saja untuk gelung while. Sekarang kita tengok cara kedua untuk buat struktur kawalan ulangan kita, iaitu dengan menggunakan gelung for. Untuk gelung for, kegunaan dia sama. Dia digunakan untuk ulang pentafsiran kod kita. Tapi cara tulis dia lain sikit berbanding dengan gelung while. So, untuk gelung for, kita ada kata kunci for, kemudian nama pembeli ubah kita, kemudian kata kunci in, dan seterusnya kita letak urutan kita. Kemudian kita ada colon dan kod-kod di bawah gelung for akan di-indent. Yang ni sama macam gelung while. Dan macam mana gelung ni berfungsi? Kod akan hanya diulang selagi urutan memulangkan sesuatu nilai. So, cara terbaik nak faham gelung for ni adalah dengan kita kod dia sendiri. So, kita ke Python sekarang. So, saya akan guna kod tadi. Tujuan dia supaya kita boleh tengok macam mana kita boleh ubah gelung while ke gelung for. So, pertama sekali, kita buang baris while, kita tulis for. Kemudian, untuk pembeli ubah, kita pakai pembeli ubah yang sama. Then, tulis in. Lepas tu, untuk urutan, saya nak pakai satu fungsi dalaman Python bernama range. Satu kebaikan idle adalah, kalau kita guna satu fungsi dalaman Python, dia akan tunjuk kat kita macam mana kita nak isi bracket fungsi tu dalam petak kuning ni. So, untuk fungsi range ni, dia ada dua cara. Sama ada kita tulis range dan dalam bracket kita bagi satu nilai stop. Ataupun cara kedua, kita masukkan nilai start, stop dan step. Dan fungsi range ni adalah dia akan pulangkan satu julat nombor daripada start hingga stop tolak satu. Contohnya kalau saya tulis 0 sebagai start, kemudian stop saya tulis 5, dia akan pulangkan nombor daripada 0 sampai 4. Dan step ni adalah berapa kenaikan nombor kita. Contohnya kalau saya tulis 1, bermakna nombor saya ni akan naik 0, 1, 2, 3, 4. Kalau saya tulis 2 dekat sini, maknanya daripada 0 sampai 5 ni, nombor saya akan naik 0, 2, 4. So, kita nak nombor kita naik sebanyak 1, macam yang kita kod dalam gelung while sebelum ni. Jadi, kita tukar ni ke 1. Sekarang kita tengok, kita dah ada nilai permulaan untuk pembeli ubah I kita. So, kita tak perlu baris kod ni. Dan, kita dah ada nilai increment atau kenaikan untuk pembeli ubah kita. Kita tak perlu kod ni. Dan bila saya run, kita tengok, kita dapat hasil sama macam gelung while sebelum ni. Dan sebelum saya explain kod ni dengan lebih mendalam, kita tengok dulu fungsi range ni. Tengok apa yang dia pulangkan. So, kalau saya tulis list, kemudian range 0 sampai 5, tekan enter, kita tengok dia akan pulangkan nombor daripada 0 hingga 4, macam yang saya sebut tadi. Baik, sekarang kita tengok kod ni dengan lebih mendalam. First, kita tahu fungsi range ni dia akan pulangkan nombor daripada 0 hingga 4. Jadi apa yang baris for ni akan buat adalah, mula-mula dia akan samakan pembeli ubah I ni dengan elemen yang pertama daripada range ni. So, I akan dapat nilai 0. Kemudian Python dia akan tafsir kod di bawah gelung for. Dalam kes ni kita ada print I, which is 0, dan hello world. Once dah settle pentafsiran kod untuk elemen yang pertama, Python akan ke elemen yang seterusnya, iaitu nombor 1.
sekarang dia akan repeat proses yang sama. Dia akan samakan pemulihan buah I ni dengan nombor 1. Kemudian sama macam sebelum ni, Python akan tafsir baris ni. Dia akan print I, which dalam case ni dah jadi 1 bersamaan dengan hello world. So proses ni akan berulang sampai ke elemen yang terakhir daripada range kita, iaitu I sama dengan 4. And once dah settle pentafsiran kod untuk elemen yang terakhir, Python akan lompat keluar daripada gelung for ni. Dia akan ke baris print selamat tinggal. Baik, itu saja untuk gelung for. Sebelum saya tamatkan video, kita tengok satu aplikasi penting gelung for ni, kat mana yang kita akan selalu pakai dia. So gelung for ni dia sangat berguna untuk mengakses elemen-elemen dalam list kita. Contoh, saya ada satu list bernama G. Dalam list ni saya ada grade-grade daripada A sampai E. Cuma dia tak tersusun. So saya boleh gunakan gelung for untuk akses setiap elemen daripada list ni. Cara dia kita tengok dalam Python. First, kita perlu list G kita. G. Dan sekarang ni di tempat range ni kita boleh letak nama list kita, iaitu G. And apa yang saya nak paparkan adalah grade tambah I. I ni akan dapat setiap elemen daripada list G kita. Dan bila saya run, kita tengok Python dia dapat akses setiap elemen daripada list kita dan paparkan dia di dalam shell. Baik, sekarang kita tengok kod ni dia berfungsi sama macam kod gelung for yang kita buat sebelum ni. Mula-mula sekali bila Python tafsir baris for ni, dia akan samakan pemulihan buah kita ni dengan elemen yang pertama daripada list kita, iaitu I sama dengan A. Kemudian Python akan tafsir kod-kod di bawah gelung for ni. Dalam kes kita ada satu baris kod saja, iaitu print grade I. I kita adalah A. Jadi dia akan paparkan grade A. Dah habis tafsir, Python akan ke elemen seterusnya. I sama dengan B. Kemudian dia akan repeat proses yang sama. Dia akan tafsir baris kod di bawah gelung for ni. Dan dalam kes ni, I kita dah disamakan dengan B. Jadi dia akan paparkan grade B. So, proses ni akan ulang sampai ke elemen yang terakhir dalam list kita. Dan lepas dah tafsir kod untuk elemen yang terakhir, Python akan keluar daripada gelung for ni. Dia akan ke baris print selamat tinggal. Macam dalam kod sebelum ni.